Baik, kita bersama menerusi segmen perkembangan komunikasi anak-anakku, dan untuk hari ini kita akan membicarakan bagaimana belajar bercakap melalui bermain. Kita akan juga menghadirkan Yang Mulia Wati binti Haji Bujang, pakar jurupulih pertuturan dan bahasa. Assalamualaikum, salam Ramadan. Waalaikumsalam, selamat berpuasa juga. Alhamdulillah, hari ini sihat? Alhamdulillah sihat hari ini. Jadi Fifa, hari ini kita ni kan tahu ni teknik belajar bercakap melalui bermain ni Fifa, ha? Ya, mungkin satu perkongsian yang ingin kita ni ketahui juga macam mana. Jadi Puan, mau juga kita tahu mengenai perkembangan komunikasi ni melalui pelajaran ni macam mana tu Puan? Boleh kongsikan sedikit? Alhamdulillah, terima kasih. Hari ini saya akan bercakap mengenai dengan bermain. Kadang-kadang kebanyakan orang mungkinlah berfikiran bermain ni indah, ada banyak faedahnya. Selalunya tadi dengar kena indung-indung kadang-kadang beritahu bermain saja kamu ni, belajar tah kan? Kenapa kan bermain saja ni? Sebenarnya kalau kanak-kanak bermain ni tah cara melalui bermain ni tah habis dia ni belajar. Bukan saja belajar bercakap tu, belajar menyeluruh. Okay? So penting yang kita ni mengetahui yang bermainan ni banyak faedahnya. InsyaAllah saya akan mengongsikanlah bagaimana pentingnya bermainan ni untuk kanak-kanak belajar bercakap, belajar berkomunikasi, belajar memahami perkataan. Okay? So insyaAllah saya akan bercakap lebih lanjut lagi mengenai dengan itu. Dan satu lagi yang akan saya kongsikan insyaAllah ialah mengenai dengan bermain. Bermainan ni banyak kan? Bermain yang macam mana tu? Bermain yang bagaimana tu yang sebenarnya yang membantu kanak-kanak ni untuk mengembangkan percakapan, perkembangan percakapannya. InsyaAllah. Jadi ada dua, nanti akan kita cuba dapatkan jawapan daripada Puan Wati, kenapa permainan itu sebenarnya penting. Boleh kita ni galakkan kepada anak-anak itu agar membantu perkembangan pertuturan dan bahasa mereka. Betul. Dan tapi dalam pada itu juga mesti kita ni tahu apa jenis permainan yang preferable lah, lebih orang wajar untuk kita ni dedahkan kepada anak-anak kita ni. Jadi untuk itu barangkali Fifa, kita ni akan serahkan terus kepada Puan Wati. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tajuk kita tadi yang akan saya bentangkan ialah mengenai dengan bermain ya. Okey. Macam mana bermainan ni penting untuk perkembangan percakapan dan bahasa kanak-kanak. Okey. Sebelum itu tadi lihat dulu, tadi mesti faham macam mana kan apa yang pentinglah sebelum anak itu belajar bercakap. Okey. Yang penting sekali dia ni belajar dari siapa? Dari indung, dari kita ni. Siapa saja di dalam persekitarannya. Okay, so termasuk indung, adik-beradinya, cigunya, siapa sajalah. Tapi melalui kita ni, tapi melalui interaksi bersama kita ni. So kalau kita di sana saja indah berinteraksi, mungkin anak itu indah akan pick up all these things daripada kita ni. So perlu ada interaksi. So dalam bahasa Inggeris selalunya interaction first before language. So mesti ada interaksi itu dulu. Sebabnya ia berinteraksi dengan kita ni, ia akan melihat kita ni, memberi tumpuan kepada kita ni, mendengar kita ni. Melalui itu ia akan memahami perkataan dan insyaAllah akan menggunakan perkataan itu. So it has to be interaction. So macam mana? Masa tadi bermain itu, adakah ada interaksi tu? Ada kan? Tapi ada juga, jangan juga kadang-kadang kita ni assume that I'm going to play sama anakku. I'll be interacting. Saya akan berinteraksi sama anak kita ni. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat ibu bapa bermain, macam dada saja interaksi tu. Anaknya bermain tapi mamanya katik-katik. Terus katik-katik ataupun lihat saja ada banyak bunyi. So indah ada interaksi. So yang penting interaksi itu waktu bermain. Okey. Tapi kenapa bermain? Okey, cuba tadi fikirkan. Elemen bermainan ni apa mesti ada dalam bermainan tu? Zarina. Apa mesti ada? Bermain, namanya main kan mesti. Permainan. Mesti ada permainan lah. Okay, dah semestinya tu. Apa yang ada dalam permainan itu? Mesti tadi bersedia dengan jawapan apa soalan yang anak kita ni kan ajukan. Juga. Sebenarnya anak-anak kita ni kan curiosity orang tu. Orang dah dapat tanda jangkakan. Macam mana boleh ni mami barang ni macam ni? Macam mana boleh ni? Macam mana boleh? Ni Aish bagus. Kadang-kadang yang minta puji lagi apa macam tu kan. Lurus. Itu mesti ada. Tapi bermainan ni kanak-kanak bermain sebab ya apa? Sebab dia ada interaksi. So perlu ada interaksi. So yang penting interaksi itu. Okey, cuba tadi fikirkan. Elemen bermainan ni apa mesti ada dalam bermainan tu? Zarina. Apa mesti ada? Bermainan. Okey. Tapi bermainan ni kanak-kanak bermain sebab ya apa? Sebab
Ingin tahu. Gembira. Gembira. Sama siok kan, permainan ni siok je. Kalau dia siok, dia akan bersedia bermain kan. So there is an element of siok, fun, siok, okay. So kalau siok, you think dia akan bertahan lama dalam interaksi itu? Yes. Pasti. Pasti. Okay, because ia siok, ia akan bertahan lama. Okay, kalau ia bertahan lama berinteraksi sama kita ni, kan lebih banyak ia dengar dari kita ni, lebih banyak akan belajar dari kita ni. Okay, tapi kalau kadang-kadang itu tu, saya bermain ni kan kadang-kadang, yes, it has to be fun. Tapi kadang-kadang kalau melihat ni macam in the fun, benda siap usulnya bersiap tu bermain. Sama Indong lain lah. Saya alhamdulillah we do training je kan untuk our parents lah. So kadang-kadang saya lihat, macam dia siok saja ada interaction. So perlu penting bermain tu mesti fun, mesti siok. Supaya anak kita ni tu lama sama kita ni. Okay, so mesti ada interaksi. Mesti siok, okay, mesti lama sama kita ni, dan masa lama tu mesti ada tindak balas macam yang Serina tadi kan, Serina tadi mesti tadi question and answer, question and answer, mesti. Tapi kalau question and answer tu indah bolehnya orang bertanya saja. Imagine lah kalau sekiranya saya sama puan-puan bertanya saja soalan, jawab soalan, jawab siok indah tu. Kalau saya yang bertanya, anak saya mungkin bosan lah. Tapi kalau anak yang dibiarkan bertanya, kita ni selaku indong menahan lah. Layan saja. Yang penting jangan banyak bertanya. Okay? Masa berinteraksi itu, you mesti ada combination of bertanya dan commenting, we call it. Artinya, dia semestinya bertanya saja. Because that's what saya selalu melihat lah. Ketika ibu bapa bermain, kadang-kadang banyak bertanya bah. So macam, ini nombor berapa nilai? Warna apa ni? Apa dibuatnya ni? Ini kadang-kadang kan anak itu kesian bah. Tahu ya sudah ABC ni kan, tapi mamanya ni dah balik-balik bertanya. Ini nombor apa? Ini huruf apa? So that's not fun, okay? So mesti when you play, masa bermain, masa berinteraksi tu, you mesti siok. Kalau malah ditanya, dia just siok tu. Stress anak. Yes, exactly. And memikirkan lagi tahu apa akan dijawab. Okay, so don't ask too much question. Jangan terlalu banyak bertanya, tapi respon kepada apa yang anak kita ni buat. Okay, so it's responding to anak tu supaya ada tindak balas, okay, and then Indah bosan. Okay, so sometimes kita ni lihat apa yang anak kita ni suka tu. The first thing, okay, kalau sekiranya contohlah anak kita tu suka main bubbles lah, contoh saja bubbles lah, tahu bubbles kan yang tadi kita kan. So you suka main bubbles, tapi you main kita, you suka, and then kita ni instead of respond kepada anak kita ni, instead of join in, ikut anak kita ni main bubble tu, because you suka kan, tadi main kereta tu pulang. Lah, kita lah. Sini lah ABC 1 2 3 ABC simpan sini. Padahal anaknya suka bubble. So what we need to do is ikut, join in arah apa yang anak kita ni tu suka. Dan kita ni barangkali bina create daripada permainan bubble itu ada mengandungi pelajaran. Expand. Okay. Sebanyak imagine saja kita main bubble tu. Apa perkataan yang dapat kita ni sabut, kita ni ajar ya masa main bubble itu? Contoh. Pop. Apa lagi? Selain pop, one bubble, two bubbles, counting lah. Okay, so pop, one bubble, counting numbers, okay, bubbles lagi. Kata kerja mungkin terbang, terbang, tiup, okay, lagi, melayang, indah. So many words that you can actually put in, okay. So banyak perkataan yang boleh anak itu belajar melalui satu aktiviti saja. And aktiviti itu kalau siok, kan, and then saya ni anda tu sudah ni jawapan kedua pula ni, soalan jawapan kepada soalan kedua kita ni macam mana so macam apa ni banyak perkataan tu boleh kita anak tu belajar dari kita ni sewaktu bermain bubble tu. Okay, tapi kita ni mesti ni orang interested in apa yang ia suka. Okay, because kalau dua-dua suka bubbles, sebenarnya kita suka bubbles, ia suka bubbles juga, kan lebih apa namanya? Ia akan lebih mama suka bubbles juga. This is fun katanya. So he will stay longer ada interaction itu. Dan banyak kan, kalau sudah pandai bercakap sedikit, banyak yang akan diluahkannya. Sebenarnya ia suka bubble, kita suka bubbles juga. Okay, so that's very important. Okay, yang kita ni mesti join in into apa yang anak kita ni suka, and then main itu mesti fun.
lama, mesti ada interaksi dan tindak balas. Jadi ada beberapa perkara tadi tu. Keutamaannya di sana adalah interaksi, ada elemen siok ataupun seronok, dan seterusnya bukan kita ni banyak bertanya tetapi boleh bertanya, lebih kepada commenting ataupun lebih kepada memberikan pujian. Balance. Jadi baik, sebelum kita lebih lanjut untuk mengetahui cara bermain macam mana yang sesuai, kita ni berehat seketika puan ya. Boleh. Ya, kita akan kembali selepas ini. Rampai Pagi, inspirasi pagi Auda. Rampai Pagi, inspirasi pagi Auda. Ya, udah alhamdulillah kita kembali lagi ya di segmen perkembangan komunikasi anakku, yang mana kita akan sambung lagi ni mengenai menyambung mengenai tajuk yang dibawakan pada hari ini, iaitu mengenai belajar bercakap melalui bermain ya. Dan juga apa yang kita ingin mengetahui John ya, Puan, iaitu bagaimana ataupun cara bermain yang macam manakah yang dimaksudkan Puan tadi itu. Okey, cara bermain yang macam mana? Penting tu juga. Okey, sebabnya permainan ni banyak kan. Tadi ada Puan mention mengenai dengan permainan ni mesti ada mainan. Sebenarnya dia semestinya ada mainan. Okey. So ada bermain yang perlu ada mainan dan ada juga bermain yang tanpa mainan. Mainannya tu kita ni. Kita ni adalah permain toynya. Permainannya adalah kita ni. Contohnya kalau kita ni main tickle, menggelitik ataupun menyanyi sama-sama, you know. So dia perlu apa namanya ni, ada permainan kan, macam main lumba, main carah contohnya kan. Mana ada permainan kan tu, ada permainan yang involved kan. Dia perlu ada tools. Dia perlu ada tools So it's just kita ni. Okay. So usually selalunya kalau kanak-kanak masih lagi ni orang dah belum pandai main dengan toys kan. So bermain dengan kita ni tu very important. So even dari damit sudah kita ni boleh bermain sama anak kita ni. Seawal umur. Babies, even babies. Umpamanya semasa diorang tu mumbling, mengagak, kita ni balas dengan ataupun sudah dikira interaksi dalam permainan tu. Sebabnya melalui itu habis dia faham komunikasi dan faham yang insya-Allah ia akan faham mengenai dengan kalau ia berbunyinya ada mama respon. Katanya selama-lama bunyi itu akan menjadi perkataan, lama-lama jadi ayat. Okey. So ia mulanya ia akan faham yang ia boleh ada interaksi dan tindak balas dan komunikasi sama kita. Okay, let's go back to main yang macam mana. Okay, so ada dua tadi, satu dengan permainan, satu tanpa permainan. Okay, so I'll go back to lagi semula pakai bubbles ni, because kami speech therapist we love bubbles. Sebabnya bubbles ni semua kanak-kanak suka. So it's always dalam toolbox kami tu bubble ni. Kalau anything keluarkan bubble, then you always get anak tu punya attention, insyaAllah. So let's use the bubble tu, scenario main bubble lah. Okay, what we can do with bubble tu, kita ni boleh tiup kita, tiup, and then your anak can pop lah, and then tiup lagi, pop. Tapi and you can say the words juga. Okay, so macam mana kita ni boleh structure sikit permainan tu supaya anak tu belajar untuk meminta, contohnya dari kita ni belajar requesting for more, meminta lagi, minta ditiupkan lagi bubble tu. So macam mana kita ni menstructure supaya meminta lah kita ni. Contohnya macam mana you think? We blow bubble, ya pop, and then what do we do? Barangkali kalau saya lah, mau mencuba. Okay. Macam mau belajar macam mana meniup. Okay. Macam tu. Korang kalau faham macam mana? Mau lagi mau ya. You can do that. Okay, boleh. So what do you think anak tu akan buat arah kita ni? Responnya pasti akan happy dan akan mau seperti kalau yang boleh cakap dia akan cakap mau kali ya. Okay. So nice. So kita berhenti. Ada sometimes kan macam kita ni pause apa yang kita ni buat, berhenti.
untuk membagi apa? Ruangan. Ruang. Sebab a lot of times parents tiup saja ni, tiup lagi. So indah ada ruang untuk anak itu membagi tindak balas. Reaksi. Ya, it's important that kita ni bagi ruang. Okay, ruang itu jangan sekejap jua. Sebenarnya kadang-kadang ada kanak-kanak memerlukan masa untuk memproses. Okeynya, apa perkataan yang aku gunakannya? Macam mana aku menyebut perkataan itu? Aku mau lagi baru membina keluar. ayat itu. Mungkin juga ia belum tahu perkataan itu. Ya tak masanya kita membagi perkataan itu rahnya. So lagi. You want more? Lagi. More Lagi. Balik-balik. Okay, then you blow. Blow, berhenti lagi. Jangan blow. Because untuk belajar percakapan ni, ia perlu mendengar perkataan itu dari kita ni balik-balik. Bukan sekali, bukan dua kali. Every interaction tu sekurang-kurangnya 5 kali yang mendengar perkataan itu. So, ia perlu mendengar balik-balik. So, kalau lagi contohnya perkataan lagi itu kan, lagi, and then you lagi, then you blow, and then you pop lagi, and then you stop lagi. And then you let Tony kentuk, lagi, you say lagi again, you blow, and then you stop again. Lagi, and then you blow again. And sometimes, if kanak-kanak laju melangkah, you stop. When you stop, you sudah dengar balik-balik. He may try to say, lagi, dan you banyak-banyak tak memblos. Walaupun bahasa kanak-kanak lagi. Kalau you sudah membaginya orang try reaksi itu kan, so ni orang kita ni mau ya menggunakan perkataan itu balik-balikkan lagi kan, bagi dia 2 kali tiup. So, kalau aku sabut perkataan itunya, Mama akan tiup 2 kalinya. So, I'm going to say it again. Katanya kan, dan dia akan bercakap lagi. Okay? So, that's how we structure bermain itu in such a way that anak itu ada peluang, ruang untuk ia mendengar, membagi fokus. Penting kan tu sebenarnya kalau ia akan memahami perkataan itu, ia mesti bagi tumpuan darah kita ni. Betul. Kan kalau ia ke lain, tumpuan darah kita ni artinya kurang minat satu, definitely good observation. Kalau sudah ia lari itu artinya apa tu? Indah mau kan? So dipajarkan dia dengan bubble. Indah. Okay, so it's important kita ni melihat behavior anak kita ni. Jadi Puan, mengenai yang pop bubbles itu, selain daripada pop bubbles ada mungkin ada permainan yang menggunakan tools untuk mempelajari komunikasi. Inilah bercakap melalui permainan ini. Banyak ni sebenarnya. Kalau kan bercakap ni sampai malam pun dah habis. Sebabnya toys ni banyak kan. A lot, some parents datang rasanya mainan mana kan aku belikan anak ku aninya. So kalau ke Toys R Us itu banyak kan, which is true kan. So kita ni mesti melihat umur anak kita ni dan kesesuaiannya. Mainan mana yang sesuai untuk anak kita ni. Ya banyak tu. Okay. So dari mainan yang sesuai untuk anak damet dan sesuai untuk pasar. So again kita ni lihat anak kita ni dan kita ni pilih mainan mana yang sesuai untuk anak kita ni. But having said that juga, kalau ada kanak-kanak, contohnya saya akan beri kanak-kanak yang autism lah contohnya, example lah, Bistia ni kadang-kadang India suka ni toys, ataupun when they see toys, cara diorang bermain tu lain daripada kebiasaan. Lain daripada kebiasaan. So what do we do with that sekiranya tu? Sama je, minatnya ke mana? Ke mainan tu. Dan lihat anak tanya, okay, you suka kereta contohnya, okay, I'm going to join in yang main kereta. Tapi sebab caranya main? Minat. Okay, cara main tu second tu, first thing kita ni masuk dulu, try to join in, okay, caranya bermain. So contohnya kalau ia menyusun saja, memanjang, so kita ni susun je. Okay, because the moment kita ni susun, you lihat, Mama suka what I'm doingnya. He's going to start to look at kita, for sure. Okay, insyaAllah. So when you susun, you susun. Lihatnya, it's human nature. Okay, kalau somebody mengikut kita ni, mengcopy kita ni kan, terus lihat apa kan orang ni ikut-ikut. Okay, so same thing with our kids. So kalau disusun, kita ni susun, dia akan mula melihat kita ni. Okay, and then dia akan mungkin cuba to interact with us. Betul. So mungkin dia ambilnya. The moment yang ambil kita ni is already an interaction. Kita lebih menjentik psikologi kanak-kanak ni ya. Tapi itulah kita ni perlu faham juga kalau approach ataupun pendekatan kepada anak-anak yang normal atau mungkin Indah sama dengan anak-anak yang mempunyai sindrom ataupun penyakit-penyakit tertentu. Bukanlah kita ni menyatakan dia penyakit, tetapi mungkin kesukaran dan perbezaan dari segi pembelajaran dan kemampuannya berbezaan. Baik.
kita hanya ada lebih kurang 2 minit lah. Sebenarnya banyak lagi konten akan Oh, ni. banyak. Pasal kalau melihat permainan tools ni memang ia sepanjang zaman legit. Betul. Tapi kalau kita ni bercakap mengenai dengan mengikut peredaran zaman yang trendy masa ni, anak-anak tu ada pulang toolsnya kita. Handphone. Lurus. Cuma tu. Mungkinkah ada bentuk permainan yang boleh indung dan anak tu gunakan bersama walaupun ia menggunakan handphone, telefon bimbit? Boleh. Okey. Sebenarnya screen ni, telefon bimbit ni bukannya totally tidak baiknya orang kan. Don't expose. But for, kalau exposure terlalu awal kepada kanak-kanak, for usually kami we would recommend not to introduce gadget ni awal lah kepada kanak-kanak. Sometimes I see babies awal sudah kena bagi kan. So better not. Jangan tahap tu. Sebenarnya anak tu perlu belajar memigang, merasa, melihat barang tu kan. Tapi kalau sekiranya perlu ada gadget, perlu tak ada gadget. Seawal umur berapa boleh tani dedahkan? Kalau That's dapat a very difficult question. Kalau for me, jangan bagi at all until dia benar-benar ready and sudah develop dia punya kemahirannya yang lain itu. boleh kontrol. Ya, okay. But then, having said that, like I said, kita ni dah dapat mengelak daripada kan, daripada screen, okay. So boleh, you can introduce, tapi you have to orang limit it buat screen time. schedule ke. And then waktu screen tu jangan dibiarkan dia seorang saja melihat. Kita ni duduk dan kita ni cakap mengenai apa yang terjadi dalam mata. Sekiranya kau komelan ke whatever kan, cakap dia, oh naik bus, where's the bus? So there's still interaction, tetapi even though ada gadget itu, kita ni akan cuba untuk mendapatkan interaksi itu melalui walaupun baik melihat itu. Baik. Puan, kami berharap adanya lagi topik ini. InsyaAllah. Rasanya setiap topik yang Puan bawakan itu berharap ada kesinambungan. InsyaAllah. Pasal mengajar dan untuk memberikan pendidikan pengasuhan anak-anak ni senantiasa berjalan sehingga ke hujung hayat. Semua orang memerlukan. Kadang-kadang tani rasa tani pandai, tapi kadang-kadang tani rasa kita ni perlu juga nasihat dan bantuan daripada orang lain. Apapun terima kasih kami ucapkan kepada Puan Wati. Sama-sama. Satu topik yang cukup menarik. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita. Menerusi segmen perkembangan komunikasi anakku untuk edisinya minggu ini. Sekali lagi untuk Puan Wati, selamat berpuasa dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.